itulah untuk tangkap yang muda-muda ni, yang baru 18 hingga ke 20, 22, 23 tahun ni yang main game online lah. Okay, faham. Gitu. Okay. So, untuk background, untuk yang bahagian saya dah habis lah untuk saya tanya. Jadinya saya akan pass sini kepada kawan-kawan saya yang lain untuk bertanya. Boleh. Tak Okay. masalah. Okay, Assalamualaikum Cik Niaz. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama ni, saya akan tanya tentang health and safety regulation. Okay. So, soalan pertama, pernah berlaku tak kes kemalangan di Proton, dan kalau ada, kemalangan yang macam mana tu? Pernah berlaku dekat Proton ni kes-kes kemalangan, dan yang berlaku ni biasanya kes kemalangan industrial lah. Selain daripada pergi balik kerja tu, aksiden naik motor, kereta, tu pun ada juga, tapi jarang berlaku lah. Tapi ada berlaku. Dan industrial accident ni accident yang berlaku maksudnya dalam masa bekerja dan melibatkan kerja harian diorang tu lah. Waktu tengah buat kerja kan. Macam kita ni industri yang berat, jadi kita banyak dengan mesin. Ada robot, ada peralatan-peralatan lain ni lah. Jadi ada masa bila kita leka sikit, ataupun kadang ni kita ambil mudah kan, bila sesuatu perkara tu kadang kita ada buat dipanggil bypass lah. Jadi benda-benda macam ni bila terlepas, kenalah, dia akan kena lah. Biasanya kat jari, kat tangan, badan tu kurang. Biasa kat jari, tangan, kadang-kadang sampai ke muka lah. Pasal dia melibatkan tekanan, tersepit, macam tu. Tapi jarang berlaku, tapi ada. Yang terbaru sekali saya rasa dalam bulan 10, 11 itu, ada dia punya ibu jari tu, inci yang pertama tu tercabut lah. Tinggal kuku dia. Isi kat situ semua habis. Itu tersepit dalam mesin. Adakah menjawab soalan tadi? Okey. Menjawab. Okey. Okey, untuk yang kedua, soalan kedua, apakah punca-punca aksiden ni, kemalangan ni terjadi? Biasanya kemalangan ni, yang pertama yang macam saya cakap tadi lah. Pertamanya berkenaan mesin. Mesin ni dia jenis dia dipanggil apa? Dipanggil teaching. Dia teaching untuk buat kerja dia. Kan mesin ni macam tu, dia punya sifat dia engineering kan. Jadi dia akan di teaching buat kerja tu dia. Dia takkan tahu kalau kita ada kecuaian kita, dia takkan ambil maksudnya dia faham kata dia tercecuai jadi kita tak buat. Dia tak. Selagi mana dia teaching buat kerja tu, cukup je masa dia akan buat. Ada orang ke tak ada orang ke, tersilap ke apa, dia akan bagi je lah. Jadi macam itulah kecuaian lah, biasanya kecuaian ataupun ambil mudah sesuatu proses atau perkara yang dibuat lah berkenaan proses kerja tu. Jadi bila kita ada buat silap sikit, dia tak ada mesin ataupun robot ni, dia tak ada kira dia tu silap kita nak ngelak, tak, dia akan bagi macam biasa, dia jalan terus. Itu antara sebab dia lah, antara sebabnya. Selain daripada masalah-masalah teknikal pada mesin tu jugalah kadang-kadang. Bila kita tak, dia kena ada maintenance by, apa dia panggil tu, satu by monthly tu, yang keduanya bila ada keperluan untuk ditukar apa semua ni, kadang-kadang mungkin ada terlepas ini tu, jadi mesin ni dia akan, kesilapan kecil tu dia akan terus kenalah pada yang buat silap tu. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, apakah prosedur yang perlu kita lalui ketika berhadapan dengan kes kemalangan ni? Biasa pertama sekali prosedur yang ada, kita kena laporkan pada ketua tempat kerja kita tu, dan dia akan laporkan pada jabatan C lah. C, kalau kat Proton ni dia panggil C, Safety, Health
and environment. Bahasa Inggeris sikit kan. Safety, health and environment punya department lah. Dia orang akan buat report dan report ni akan kemudian kita akan jadikan dia punya report tu sebagai lesson learn lah untuk yang benda-benda yang sama, proses yang mungkin lain tapi menggunakan kerja-kerja tangan macam itulah dengan robot, dengan mesin dan sebagainya. Tapi memang akan ada report dan report tu akan disampai ke dia punya peringkat tu, sampai laporan tu sampai ke CEO kita lah, Chief Executive Officer, Dr. Lee Chun Rong. Kita punya CEO kita, CEO Proton sekarang. Ada lagi soalan ni? Menjawab ke soalan tadi? Menjawab. Jelas. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kalau menggunakan Industrial Relation Act, ada section apa yang kita perlu guna untuk menangani kes kemalangan ni? Untuk kemalangan? Untuk kemalangan ni kita tak pakai Industrial Relation ataupun Employment Act macam ada soalan ni tadi kan, saya tengok tu. Dia pakai OSHA, Occupational Safety and Health Act. Pakai yang tu, 1994. Biasa dengar Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Biasa. Akta 514, 1994 lah dia punya tu. Kita pakai itulah, semua apa yang terkandung berkenaan aksiden dan sebagainya. Sekejap lah. Saya tunjuk dia punya buku. Ni dia punya, ni buku dia lah. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kita pakai buku tu untuk berkenaan aksiden ni semua dia punya itu melalui buku tu. Ni saya tunjuk lagi satu buku CA yang kita bagi tahu tadi lah. Ni perjanjian bersama. Ni yang ke-12 lah, dah 12 kali masuknya. Setiap 3 tahun sekali dia akan ni. Nanti kalau ni saya akan berikan pada siapa tadi, Nurul Izzati. InsyaAllah. Ada lagi? Ada Tuan soalan. Ya. Okey, Assalamualaikum Tuan. Saya nak tanya Assalamualaikum. soalan seterusnya. Boleh dengar? Clear kan? Boleh dengar. Okey, soalan seterusnya. Apa Ratihah. pengalaman? Ya, saya. Okey. Silakan. Okey, soalan seterusnya. Apa pengalaman peribadi yang Tuan sendiri pernah alami berkaitan dengan safety and health dekat tempat kerja? Tuan ada pernah alami tak? Yang kena dekat Tuan sendiri? Apa tu aksiden? Ha. Saya sendiri tak ada lah. Setakat ni tak ada, Alhamdulillah tak ada lah. Okey, kalau macam tu, kita ambil soalan seterusnya. Macam mana Proton kendalikan kebimbangan pekerja-pekerja dia mengenai safety and health ni? Kita secara macam mana nak kata kebimbangan tu, pasal kita ada SOP dan sebagainya lah untuk kerja ni. Jadi kita tak ada masalah sangat dengan kebimbangan, pasal kita pertama sekali bila dia masuk bekerja di Proton ni, kita akan bagi latihan pekerjaan tu. Yang pertama lah proses apa semua tu kita panggil dojo. Dia ada safety dojo, ada dojo berkenaan kerja-kerja yang dia perlu buat. Station kalau kata dia ada satu line tu, kita kerja dia ada beberapa proses, dia akan diberi latihan untuk menjalankan proses-proses tu. Selepas dia boleh dah buat semua tu, baru kita akan serap dia dengan pertamanya dia akan ada dia punya body lah, body system kita panggil
ada yang mengikut dia ikut dulu, tengok dia buat apa semua tu, termasuk dia punya supervisor dan dekat sini kita ada team leader lah. Dia akan ikut dia dulu sampai dia boleh buat kerja tu secara paling kurang pun lebih kurang 30 ke 40% dia dah boleh ni. Jadi dia akan disemak ataupun ditengokkan je lah cara dia bekerja. Kita taklah pegang dia lama, tapi dia akan start bila dia dah boleh, kita dah ni, baru kita ni. Kemudian lepas latihan apa semua tu, kita ada juga dipanggil SOP, Standard Operation Procedure, untuk kerja-kerja yang dia lakukan. Jadi benda-benda tu akan diletakkan di tempat kerja dia lah. Supaya dia faham, dia buat kerja mesti kena tengok rujuk pada benda tu. Jalankan proses, pertamanya untuk proses tu lengkap, yang keduanya untuk jaga keselamatan dia. Jadi setakat ni tak ada masalah lah. Kalau nak kata sampai dia takut tu tak ada masalah. Cuma mungkin kerja tu ada yang berat apa sendiri, adalah sikit-sikitnya tu. Tapi tak adalah masalah. Dia nak takut tu tak ada kebimbangan tu kurang. Pasal dia faham apa yang dia buat. Sehingga dia faham dan biasanya kita jadi takut ni bila tak ada ilmu lah. Bila kita dah ada sikit tu, kita faham, kita tahu macam mana nak buat, kita tahu risiko dia dan sebagainya, kita akan sebagai manusia biasalah tu dia punya proses dan akan jalankan proses tu mengikut apa yang sepatutnya. Jadi soalan ni. Jawab soalan. Okay, soalan seterusnya. Menjawab betul. Okay, soalan seterusnya. Ada tak apa-apa program latihan yang ditawarkan kepada pekerja yang berkaitan dengan safety and health ni, yang Protos ni tawarkan? Ada tak? Protos memang ada tawarkan. Memang kita ada secara bergila-gila, dipanggil yearly pun ada, monthly pun ada, khusus-khusus safety and health ni lah. Daripada kebakaran, pemanduan motosikal, pergi dan balik kerja dia pasal kita ada kes accident apa semua tu. Selain pada tu, khusus keselamatan di tempat kerja lah. Cara-cara penggunaan tools dan sebagainya tu. Kemudian kita juga ada selain pada tu khusus berkenaan dipanggil apa, dojo ni dia dalam bahasa Jepun. Saya nak translate dia tak tahu lebih. Tapi dia ada khusus yang disediakan untuk mereka faham kerja dia, lepas tu boleh buat kerja tu dengan selamat lah. Dari segi safety and health, dan sampai kita ada juga khusus kecemasan tu dipanggil CPR, macam-macam lah. Kita ada khusus yang untuk kecemasan tu pun ada. Kemudian keselamatan yang lain lah, termasuk kotak-kotak apa tu, ubat apa semua tu lah. Yang first aid, nak cakap first aid tu, kotak ubat lah. Okay. Okey, Cik. Saya ada soalan juga nak tanya. Boleh tanya insya-Allah. Okey, saya perkenalkan diri dulu lah. Saya Muhammad Yaakob dari UiTM jugalah, UiTM Kedah, sama dengan mereka ni. Jadi soalan saya nak tanya ialah, contohlah kalau kat Proton ni berlakunya satu kemalangan ataupun apa-apa aksiden yang berlaku ke, sama ada aksiden kenderaan ataupun berkaitan dengan mesin ataupun jatuh yang menyebabkan kecederaan, patah tulang ke, parah ataupun tak, siapa yang akan bertanggungjawab untuk handle kejadian ni? Sebab untuk employee tu, pekerja tu untuk claim pampasan. Pertamanya kita kalau di tempat kerja dia dulu, proses pertama dia dengan dia supervisor dia lah, team leader ataupun supervisor. Dia orang ni akan uruskan kemalangan dia tu pertamanya lah, biasa. Kemudian kalau ada keperluan dia dibawa ke hospital atau klinik, kita ada in-house klinik, dia akan bawa ke in-house klinik.
Kalau in-house klinik tak boleh kendalikan, kita akan bawa ke hospital yang paling dekat sinilah kawasan ni. Hospital Shah Alam ada, selain tu ada beberapa hospital swasta, KPJ dan sebagainya, Salam Medical Center. Itu yang keduanya, proses selepas pada apa yang terjadi tu, kemudian akan laporan seperti mana yang saya maklum awal tadi lah. Lepas kita buat laporan apa semua ni, dia akan sampai ke SHE, Department SHE, Safety Health and Environment tu, dan dia orang akan dalam SHE ni kita ada satu bahagian, ada 2 orang yang bertugas untuk berkenaan SOCSO, KLIM dan sebagainya lah. Selain daripada dekat kesatuan juga, kita ada yang tadi saya maklumkan awal tadi, kita ada beri pampasan, bukan pampasan lah, kita bagi macam nak kata sagawati tak, pasal dia sakit kan. Dia masuk ward tu kita bayar sedikit imbuhan untuk dia. Selain daripada kita cover juga dia punya kos tu. Kalau dia punya kos tu melebihi RM5,000, kita akan bayar 15% daripada kos yang lebih pada RM5,000 tu lah. Kalau contoh dia, kalau RM6,000, dia akan dapat 15% daripada RM1,000 tu. Jadi lebih kurang RM150. Macam tu lah. Selain pada tu, semua ni akan diuruskan oleh SHE lah. Kalau untuk dia punya claim dan sebagainya, HR juga akan terlibat untuk sekiranya kes-kes accident yang teruk dan melibatkan dia akan bercuti sehingga 2 ke 3 bulan. Biasanya kita dalam akta kerja ni kita bayar gaji dia 60 hari je, MC tu. 60 hari. Bila lebih pada tu, hospitalization ni, lebih pada 60 hari, syarikat dah tak bayar. Gaji dia tu keso akan bayar. Tapi kita akan bawa mereka ni untuk supaya dibayar dulu. Sementara nak tunggu proses panggil apa, SOCSO tadi. Perkeso. Kemudiannya perkeso akan bayar gaji, bayar MC dia tu kan. Jadi syarikat, bila dia dah bayar MC sebelum tu, syarikat akan tanggung semualah. Jadi proses ni kita kata ada Uciawase ni cakap Cina pula. Dia dia panggil persepahaman lah syarikat dengan kesatuan untuk seboleh-bolehnya kita tak bawa tak nak sampai dia tu tak bergaji lah. Selalunya untuk pertama sekali kemalangan tempat kerja yang agak serius lah. Kalau sampai luka yang dalam apa yang baik masa untuk baik pulih tu ataupun dia kembali sihat tu lebih pada 60 hari. Okey, saya ada soalan lagi. Macam mana trade union yang dekat Proton ni dia communicate dengan Proton masyarakat? Sebab contoh berkaitan dengan isu kemalangan ni kan, trade union kan dia akan mewakili suara-suara employee dekat Proton ni kan. Yeah. And then Proton pula akan ada dia punya terms and condition and dengan dia punya cara dia juga kan. So macam mana trade union ni dengan Proton ni nak ketengahkan isu-isu ni, cara dia orang berkomunikasi untuk sampaikan, untuk dapatkan satu kata putus. Dia seperti mana yang saya maklum awal tadi, kita ada satu buku yang kita bagi perjanjian bersama tu. Dalam tu dia ada 48 perkara dan perkara yang ke-14 tu adalah berkenaan keselamatan kesihatan. Jadi syarikat dengan kesatuan ni, kesatuan itu dalam akta OSHA tu pun ada lah. Penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan di peringkat syarikat, JKKP. Kalau kat luar tu DOS lah, DOS punya ni, tapi dia punya jawatankuasa tu kita ada secara dalaman. Dipimpin oleh seorang pengurusi, timbalan pengurusi, 3 orang daripada kesatuan ni. Dia biasanya akan dicalonkan oleh kesatuan lah, mewakili pekerja dan ahli-ahli dari pihak pengurusan. Jadi semua isu-isu berbangkit berkenaan keselamatan. Adanya keperluan untuk re-engineering ataupun kita panggil proses engineering balik ataupun apa-apa proses lah. Kita ada 7 tingkatan untuk keselamatan tu hingga ke PPE yang digunakan, personal protection equipment tu, PPE.
yang MAS apa sebagainya ini yang ketujuh lah. Jadi semua proses tu daripada engineering control sampai ke PPE ni semua ni akan dibincangkan dalam jawatankuasa yang tadi saya maklumkan tadi lah. Begitu juga dalam kesatuan kita ada jawatankuasa ataupun biro yang tadi saya maklum, kita ada biro keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dia orang ni akan buat gemba dia panggil macam audit lah secara mingguan, secara bulanan di tempat kerja-kerja yang secara bergilir-gilir. Setiap tempat kerja tu, setiap department kita akan pergi tengok. Sentiasa ada mingguan, kita ada setiap Rabu kita akan buat audit ataupun dalam bahasa kat kilang ni kita panggil gemba. Kita akan cek mana-mana yang ada miss, ada kesilapan, ada benda-benda yang perlu kita perbaiki secara bulanan, mingguan apa semua ni lah. Pasal kerja ni kerja industri berat kan, jadi kadang-kadang pasal keletihan itu kadang kita leka dengan satu-satu benda, kita tinggal habis kerja kan. Benda-benda yang kita tinggal tu rasa macam simple, tapi pasal benda yang kita buat tu kadang kita boleh sampai libatkan kemalangan di tempat kerja lah. Jadi benda-benda ni kita akan tengok balik, termasuk juga 5S, safety jugalah, yang lain-lain tu. Jadi kita ada jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang akan bermesyuarat. Kalau ikut OSHA tu pun dia sebut setahun mesti mesyuarat 4 kali. 3 betul 4 kali saya tak apa ni. Tapi jawatankuasa ni akan membincangkan semua isu-isu berkenaan keselamatan, kesihatan pekerjaan, dan juga kalau ada kemalangan apa semua ni akan dibawa ke situ. Biasanya dekat situlah dia akan siasat apa semua ni tu, sehingga kita dapat satu keputusan untuk ialah jadi lesson learn pada semua pekerja, begitu juga untuk pengurusan, supaya mereka juga ambil tahu dan take into consideration dia panggil kan, supaya benda ni tak berulang-ulang kejadian tu lah. Okey Cik, kalau contohlah ada pekerja nak complain pasal safety and health ni, contoh dia macam dia identify ada something wrong yang boleh ambil improvement. Kalau dia nak maklumkan perkara tu, dia nak approach supervisor dia dulu ke macam mana? Dia boleh ada sebenarnya banyak ruang. Dia pertamanya dia boleh approach pada dia punya team leader, supervisor ni di peringkat tempat kerja dia lah. Kalau tak ada apa-apa tindakan ataupun pembetulan di peringkat pertama tu, dia boleh pergi kepada kesatuan juga. Dan dia boleh juga maklum pada setiap department ni kita ada seorang SO, safety officer. Safety officer ni yang dia sentiasa pakai apa tu, dia panggil, dia label dengan dia punya vest apa semua ni lah, supaya orang kenal dia ni safety officer. Dia akan selalu ada di kilang. Jadi pekerja-pekerja ni akan maklum pada dia lah. Kalau masih tak jalan lagi, akan sampai ke kesatuan lah biasanya. Sampai ke union, kita dah maklum apa semua ni, nampak dia orang tak ada buat apa. Jadi kita akan bawa perkara ni pertamanya dalam mesyuarat exco kesatuan, untuk kita wrap up dulu apa benda yang ni kejadian, dan kita pun biasanya tidak akan dapat dia aduan tu, kita akan terus ke peringkat pengurusan lah. Biasanya kita wrap up dulu, kita perbincangkan dalam kita punya komiti ataupun jawatankuasa ni. Dalam mesyuarat kita tengok dekat mana ada masalah ni ataupun memang ada kelalaian dan sebagainya ni, kena tengok dulu. Kemudian kita buat aduan lah pada pertamanya dalam mesyuarat saya cakap tadi, jabatan apa tu, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kedua, kita ada juga mesyuarat bulanan bersama pengurusan ni. Pertama mesyuarat operasi yang akan melibatkan semua jabatan, dan yang keduanya mesyuarat HR, kesatuan dengan HR ni human resource ni group lah. Dengan dia orang pun kita ada mesyuarat secara bulanan. Jadi isu-isu yang berkait dengan HR ni kita akan bawa dalam tu. Selain tu, isu-isu yang macam safety apa semua ni kita akan bawa dalam mesyuarat operasi juga. Selain daripada mesyuarat komiti yang kita cakap tadi, jawatankuasa keselamatan dan kesihatan. Untuk improvement ni biasanya kita ada juga beberapa cara-cara kerja. Jepun ni daripada dulu lah, pasal kita dulu dengan Jepun asalnya. Jadi kita ada Kaizen, kita ada
blue tick, macam-macam lah dia punya proses tu. Kita ada cara-cara untuk pembetulan ataupun benda-benda yang kita nampak unsafe act, apa tu dia panggil perlakuan yang tidak selamat dan sebagainya. Jadi kita akan maklumkan. Macam tu juga kita ada untuk near miss dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua kita akan catat dan kita akan maklumkan pada jawatankuasa. Untuk jawatankuasa maklum pada C dan tindakan dia buatlah di peringkat syarikat. Kalau perlu pada re-engineering dan sebagainya, dia orang akan buatlah. Bila semua ni tak jalan juga, baru kita akan highlight sampai ke peringkat pengurusan dalam jawatankuasa tadi lah. Kan. Okey, ada last kali saya nak tanya ialah pihak perusahaan portal ni ada tak collaborate dengan organisasi luar ataupun contoh macam organisasi yang non-government ataupun dengan government untuk tingkatkan lagi keselamatan dengan kesihatan kerja ni? Ya, biasa kita ada juga dengan NIOSH dan sebagainya lah yang dipanggil ni. Selain daripada kalau luar pada tu biasanya ada juga yang berkenaan ni, tapi dia biasa dengan kursus lah. Kita panggil apa tu, konsultan keselamatan ni. Dia akan datang dan suggest kita beberapa jenis kursus yang untuk keselamatan. Termasuk yang tadi saya cakap lah, kita ada buat CPR, ada buat apa tu, first aid dan sebagainya. Itu kadang-kadang dia punya tenaga pengajar apa semua ni daripada syarikat-syarikat swasta luar lah. Kadang-kadang daripada pekerja kita sendiri ataupun staff-staff kita, kadang-kadang daripada luar. Tengok pada kepakaran ni lah, bahagian tu. Okey, jawab soalan. Okey, yang lain ada soalan lagi ke nak tanya berkenaan dengan keselamatan dengan kesihatan ni? Kalau dah tak ada, kita boleh move on ke stage seterusnya. Assalamualaikum. Yes. Biasanya kita ni kerja, pertamanya kita ada gaji basic lah ataupun gaji dipanggil gaji pokok. Kemudian kita ada allowance, kita ada beberapa allowance pasal macam saya kata tadi, kita industri berat ni, jadi dia ada beberapa benda yang ada kepakaran tertentu yang kita perlukan allowance dia. Dia ada mesin X-ray dan sebagainya untuk casting kan. Dia nak buat, dia pakai guna pasir untuk ini. Semua tu ada kepakaran yang tertentu dan perlukan pada allowance tertentu lah. Itu contoh dia lah. Tapi secara gaji ni secara biasalah, kalau gaji minima yang kita semua tahu. Lepas tu lebihnya tengok pada syarikat tu lah apa yang ada. Macam kita dekat sini kita ada allowance shift, allowance tetap, kemudian kita ada allowance lobby, kemudian kita ada allowance sehingga ketir gula pun kita ada allowance juga lah kat Proton ni lah. Selain daripada tu ada benda-benda macam tu lah. Jadi perbincangan tu semua kita buat melalui dia biasanya untuk kenaikan tahunan ni setiap tahun sekali. Jadi yang besar-besar ni yang tadi saya cakap melalui perjanjian bersama tadi lah, setiap 3 tahun. Biasanya dari sebelum habis tahun tu dalam bulan 10 kita akan hantar proposal lah untuk pembaruan 48 perkara yang kita bincang tadi, dan biasanya taklah semua benda kita akan perbarui. Mana-mana yang perlu, yang berkait dengan kos dan sebagainya dengan keadaan sekarang, macam itu ini banyak benda lah, benda-benda tu kita ambil kira dan akan diperbincangkan macam tu lah setiap 3 tahun tu. Selain daripada isu-isu yang kalau kata terjadi secara ni lah, kenaikan sesuatu benda yang di luar daripada apa-apa yang kita rancang, biasanya kita akan buat mesyuarat khas lah untuk tu, bincang dengan syarikat balik untuk itulah seperti mana kata, untuk kebajikan dan kesejahteraan pekerja kita lah. Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk meningkatkan kesihatan pekerja? Okey, soalan yang kedua, apakah perusahaan portal ini mempunyai program untuk
Kalau tak menjawab soalan bagi tahu, kalau okey tak apa boleh. Kalau tak okey, bagi tahu boleh tak tanya balik, nanti saya mungkin alhamdulillah dah bercakap panjang ni kan. Ambil lirik pula. Baik. Kebanyakan isu proton ni lah, di proton ni, saya tak tahu di tempat lain lah, tapi kebanyakan union pun sama. Pasal kita ni bernaung di bawah Malaysian Trade Union Congress, MTUC, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia. Jadi kita pun ada kursus macam tu lah, dengan macam mana untuk industrial relation, dia panggil perhubungan perusahaan yang harmoni lah. Biasanya macam tu. Kita ada, yang tadi saya cakap, kita ada mesyuarat jawatan apa tu dipanggil operasi dan mesyuarat HR tu. Jadi dalam ni biasanya apa-apa yang kita bangkitkan, kita bukan kesatuan ni bukan jenis macam parti. Ini bukan saya nak cerita pasal politik lah, tapi saya nak beritahu bukan jenis kira kita parti pembangkang ataupun itu kerajaan lah kita akan hantam apa, tak, bukan macam tu lah. Dia sifat dia lebih kepada perbincangan secara harmoni untuk kita mengekalkan perhubungan perusahaan ni. Pasal kita berurusan dengan manusia. Manusia ni dia ada perasaan. Bila kita terlalu ini dia sangat pun, dia akan ada tindak balas pada dia. Jadi biasanya benda-benda yang kita boleh selesaikan secara harmoni, kita panggil, kita bincang. Kita panggil lah apa rasionalnya, kenapa kita cakap ni, kenapa kita bangkitkan isu ni, kenapa perlu dia tambah baik, perkara-perkara yang berkaitan lah. Jadi biasanya kita selesaikan, dipanggil dalam perhubungan perusahaan yang harmoni itulah. Hubungan industri. Industrial relation lah kalau dalam bahasa Inggeris ni lah. Itu pun ada act juga tu kan. Industrial relation tu pun ada act. Benda-benda yang kita tak puas hati dengan syarikat, kalau tak boleh selesai secara baik ni, kita akan bawa sampai ke Jabatan Perhubungan Perusahaan lah, JPP. Macam tu lah. Dia Employment Act. Cuma Employment Act ni dia tak tetap kan berapa gaji seorang tu kena bayar macam ni tak. Dia cuma secara ringkas dia bagi tahu berkenaan gaji, pembayaran gaji, macam mana gaji dibayar melalui bank apa semua tu, itu ada undang-undang. Tapi berapa nak kena bayar tu semua tak ada dalam undang-undang. Cuma bila kita ada gaji minimum act tu, dipanggil apa? Minimum Salary Act tu baru kita ada. Itu pun dia tak panggil Act Akta, sebenarnya dia warta kerajaannya. Dia melalui warta kerajaan berkenaan gaji minima ni, jadi ditetapkan satu gaji. Jadi semua akan bekerja dengan setting gaji itulah. Sebelum ni kita biasa bekerja kat Proton ni, masa saya masuk kerja dulu, tapi ni cerita 30 tahun dulu. Masa tu gaji lebih kurang 350 je gaji. Allowance ada 60 ke 50 ringgit masa tu lah. Masa tu lebih kurang. Tapi ditinggal kat Shah Alam masa tu pening juga lah dengan 300 lebih. Tapi sekarang alhamdulillah lah, lepas banyak benda yang berlaku apa semua ni, kita dah ada akta gaji minima, dan terbaru ni sampai 1,500 lah. RM500. Jadi itu jadi basic dia untuk pembincangan gaji ni. Untuk mana pun dia punya basic dia kat situ. Untuk entry level. Kemudian berdasarkan perkhidmatan apa semua ni, dia ada, pekerja kita ni ada dalam 8 grade lah. Grade 1 ni biasanya yang baru masuk sehingga ke grade 8. Grade 8 ni dia panggil dah kerja yang ke kanan ataupun dia panggil senior. Senior. Kalau dalam ni lah, dalam kita punya jadual gaji tu. Jadi berdasarkan tu lah. Lepas tu kita akan tengok kos dan sebagainya ni. Biasanya perbincangan dia punya basic dia, perkara-perkara tu lah. Pertama gaji basic tu, kemudian kita akan tengok, pasal kita dah lebih pada 35 tahun ni, jadi kita punya dia panggil apa, titik pada gaji tu, macam mana kita nak tebar dia punya tu kan. Jadi dia, mungkin saya cakap mungkin tak berapa faham benda tu, tapi saya nak bagi tahu tingkatan gaji masing-masing tu dah terlalu ni sangat lah, ada yang terlalu tinggi, ada macam tu. Jadi benda-benda yang kita akan bincang ni, kita akan bawa semua ke arah satu jalur yang lebih kemas lah. Maksudnya kalau grade 1 ni banyak ni, grade 2 dia akan tingkat macam ni,
kenaikan gaji tahunan dia berapa, lepas tu untuk lepas 3 tahun macam mana. Kalau sekarang dalam 1,500 macam kesatuan sendiri, kita kalau boleh selepas 3 tahun atau 5 tahun dia bekerja, gaji dia mesti melebihi 2,000. Itu kita punya dia panggil macam KPI lah, bukan KPI sangat, tapi kita usaha sampai ke tahap tu lah dengan keadaan yang ada sekarang ni. Begitulah. Langkah ni nak kata pasal ekonomi, yang pertamanya ekonomi ialah dia ada dua-dua side ekonomi. Kalau kata di side pekerja ni betul kita ada keperluan macam ni dan barang apa semua ni mahal sekarang, dan kita faham benda tu. Tapi dari satu lagi segi, pasal kita bekerja dengan syarikat ni dalam masa sama kita nak kena tengok dia punya ekonomi juga. Bukan maksudnya kita nak ambil peduli sangat benda-benda tu, tapi kita kena ambil peduli pasal itu tempat kerja kita lah. Untuk kita stay dengan kerja tu, kerja tetap ada, dalam masa sama kita boleh runding untuk gaji kompetitif dan sebagainya ni, okey. Tapi kita dalam masa sama kena tengok juga dia punya macam mana syarikat punya pendapatan tu satu, operasi dia macam mana. Kalau kita tak dapat seimbangkan dengan gaji dan keperluan pekerja, kita akan hadapi masalah. Banyak masalah lah. Yang pertama, pekerja tu sendiri kurang kemampuan dan akan menjadi benda-benda masalah sosial lain lah. Keluarga, bila dia dalam keadaan yang macam tu, efek dia pada syarikat juga. Bila dia kerja dengan keadaan yang tertekan dan sebagainya, biasanya hasil pengeluaran yang dibuat kurang baik lah. Kita tak kata semua tu, tapi biasanya macam tu. Orang yang ada masalah, dia tak boleh nak tumpu kerja sepenuh masa pada kerja dia, pasal dia memikirkan banyak benda. Jadi syarikat kena tengok benda-benda macam ni juga. Selain daripada tu, pekerja pun perlu memastikan bahawa syarikat ni boleh berlangsung selama mana dia nak bekerja. Kalau kita desak dia bayar ni ini sampai dia pun tak boleh nak cover untuk dia punya tu. Kemudiannya kita daripada ada 1,500 contoh dia lah, ada 1,500 kita tak ada apa lah pasal syarikat tu kena tutup. Yang tu kita kena ambil dua-dua position tu. Kesatuan ni kena main banyak peranan lah, banyak benda nak kena dipertimbangkan sebelum kita nak buat apa-apa action ataupun tindakan-tindakan tertentu lah kalau kata perbincangan. Tapi kebanyakannya kita akan berlangsung dalam keadaan yang baik lah dengan perbincangan tu, dan syarikat pun biasanya faham apa benda yang kita utarakan. Cuma mungkin ada masa tu kita terpaksa tangguh 1-2 masa untuk kita pastikan benda ni berlangsung dulu, kemudiannya kita akan tuntut secara orang kata macam bukan back pay ataupun ni, tapi dia boleh buat dalam keadaan dia dah okey sikit, dia pelan-pelan dia pun buat juga. Macam itulah. Assalamualaikum Encik Nias. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, dalam cara macam mana kesatuan sekerja ni collaborate dengan syarikat untuk sokong struktur gaji ataupun faedah yang lebih baik kepada ahlinya? Macam saya cerita mula tadi lah, biasanya kita ada melalui start dia daripada proposal kesatuan. Kemudian syarikat juga akan pertimbangkan apa yang kita proposal, dan perbincangan ni kadang berlangsung sampai 5-6 bulan, kadang biasa juga sampai setahun pun bincang pasal nak dapatkan keputusan yang nak kata win-win tu tidak, tapi memuaskan semua pihak lah.
Kita tak boleh nak ada win-win, semua orang win, tapi dia akan memuaskan hati semua pihak. Dan dalam masa sama kita ada benda yang kita kena tolak dan hansur kat lah. Pasal yang seperti mana saya kata tadi, kadang kalau kita terlalu berkeras dengan satu benda tu, kita dapat, tapi sudahnya dalam masa jangka pendek kita dapat. Pasal syarikat tu sendiri tak boleh ada keberlangsungan panjang. Pasal terdesakkan pekerja dia sendiri, tapi biasa tak jadilah. Tapi saya kata kita kena fikir semua tu dulu. Macam itulah kita bincangkan untuk gaji dan sebagainya. Allowance dan alhamdulillah jugalah Proton ni syarikat asalnya daripada GLC kemudian jadi ni, dan yang terakhir ni sekarang ni jadi syarikat yang berkolaborate dengan Geely punya, itulah China punya syarikat. Okey lah dari segi perbincangan untuk gaji ni kita tak ada masalah sangat lah, nak dia tentang habis-habis tu tak ada. Tapi biasanya kalau contoh saya kata kalau kita minta kenaikan gaji untuk lebih kurang 10%, biasanya kita akan boleh pergi sampai 6, 5 macam tu lah. Dalam masa sama kita kena tengok dia orang punya pendapatan, kena tengok dia punya buku-buku apa dia panggil tu, syarikat punya nilai akaun apa semua tu kan dapatkan daripada sumber-sumber tertentu lah, untuk kita dapat maklum kata macam mana syarikat punya keuntungan dan macam mana kos operasi dia. Selain daripada gaji tu ada benda-benda yang dia perlu ni. Habis semua tu dan akan diperbincangkan dalam yang kita kata tadi lah, mesyuarat perjanjian bersama tu. Dan kita akan buat keputusan situ, setuju, tanda tangan dan dibukukan macam tadi yang saya tunjuk tu lah, buku perjanjian bersama tu. Jadi semua faedah kebajikan dan kesejahteraan pekerja ni ada dalam tu, daripada semua segi lah, termasuk tindakan disiplin apa semua ni, safety and health tadi, gaji, faedah-faedah penamatan, faedah henti kerja, sokso apa semua ni ada dalam tu. Okey, soalan yang boleh faham. Okey, soalan yang terakhir daripada saya. Usaha berterusan apa yang dilakukan oleh Kesatuan Perdagangan untuk kekal terkini mengenai standard industri dan trend berkaitan dengan pampasan? Pampasan kalau ikut kita punya akta kerja ni, pampasan maksudnya untuk berhenti kerja ataupun macam mana? Pasal kita di Proton ni kita ada faedah persaraan ada. Dia tak panggil pampasan, dia panggil faedah persaraan. Kita punya law untuk KWSP ni dia potong 13% kan. Kemudian syarikat ada sebahagian daripada syarikat untuk tu. Jadi di kat Proton ni kita ada tambah lagi 5.25% ni untuk tambahan sebagai dia punya pencen lah, pencen. Tapi kita tak bayar bulanan, kita bayar bulanan dalam gaji dia sekarang ni. Dia akan simpan dalam akaun satu KWSP duit tu. Dan dia boleh keluar nanti masa dia cukup 55 dan 60 tu lah. Itu faedah persaraan. Pampasan boleh jelaskan pampasan maksudnya untuk pampasan apa? Irene. Maksud Irene tadi pampasan apa tu? Kalau tukar kepada gaji? Itulah saya kata yang kita bagi tu faedah persaraan tu, dia bayar melalui duit lah tu maksudnya, tapi dia masukkan dalam akaun KWSP kita, dia tambah yang peraturan tetapkan tu, dia tambah lagi pada tu 5.25. Kita potong bayar lebih kurang 19% lah untuk KWSP. Dan 5.25% daripada 19% tu adalah sumbangan untuk nak dikira sebagai untuk persaraan dia lah.
Dia bayar tiap-tiap bulan melalui gaji dia 5.25% daripada jumlah gaji semasa dia lah. Ada menjawab soalan ke ataupun ni? Menjawab. Okay. Okay, terima kasih Encik Nias. Saya pass dekat yang lain. Assalamualaikum Cik Nias. Waalaikumsalam warahmatullahi. Grup saya nak tanya tentang discrimination. Macam Cik Nias cakap tadi, diskriminasi tak berapa nak ada sangat sebab mostly Melayu kan dekat sana. Ya betul. Maksudnya diskriminasi dari segi perkauman tu tak ada sangat. Tapi ada tak macam diskriminasi dari segi pembayaran gaji ataupun kenaikan pangkat dipotong? Bayar gaji ni tak adalah pasal kita tetapkan dalam buku tu. Dia tak kira apa warna kulit dia, apa jenis dia tu tak kira lah. Dia akan bayar mengikut struktur gaji yang ada. Cuma berkenaan kenaikan pangkat, grade ni semua yang seperti mana saya maklumkan daripada awal lah. Ianya berkenaan perasaan manusia, favoritism. Favoritism ni kesukaan seseorang. Macam-macam sebab dia lah. Mungkin dia tu rajin ataupun dia tiap pagi beli nasi lemak kat bos dia. Saya tak boleh kita tak boleh nak nak judge sesuatu benda lah. Tapi mungkin ada dari segi favoritism tu, kesukaan seseorang. Mungkin ada, tapi itulah saya cakap kita tak boleh nak buktikan benda-benda macam tu pasal kecuali dia memang dari segi kerja memang teruk lah, tapi dia bahasa-bahasa budak sekarang ni kata dia dah lah, tapi macam tu lah, dia ada benda yang dia boleh buat sampai bos dia tu suka dia, macam tu. Jadi benda-benda ni pun kita tak boleh nafikan, memang ada pasal kita kadang ada anak kan, saya ada anak 5 orang. 5 pun saya bagi juga duit, kalau dia minta duit saya bagi. Tapi cara minta tu pun kadang-kadang boleh sebabkan kita bagi dengan keadaan bagi macam mana tu. Macam tu contoh dia lah kan. Kalau dia kata Abu minta duit, macam tu. Mungkin kita lain sikit kalau dia Abu ada duit tak minta dia, macam tu. Contoh lah, saya cakap ni contoh. Mungkin benda-benda macam ni boleh mempengaruhi seseorang lah untuk dia jadi favoritism tu. Tapi benda tu kita tak boleh nafikan kata tak ada. Dan kita juga nak buktikan 100% tu susah lah pasal dia melibatkan perasaan. Kadang satu masa tu dia boleh tunjuk tak ada apa, biasa je kan. Pasal tu kita ada proses di Proton ni dipanggil PMS lah. PMS ni penilaian prestasi tahunan. Jadi setiap pekerja ni dia akan panggil oleh bos dia. Dan benda-benda yang subjektif ni memang susah sikit kita nak tetapkan. Tapi benda-benda objektif macam dari segi kehadiran, dari segi apa kita panggil tu, macam dia ada kaizen, ada penyertaan dia dalam apa-apa, ada bantu jabatan untuk sukan. Ini semua benda yang kita boleh ukur. Tapi dari segi rajin bekerja, yang tu benda-benda yang kita agak mustahil nak ukur lah. Ada orang kata yang macam ni tu dia kata rajin lah kan, pasal dia subjektif. Macam lawa dengan sedap lah, ada orang kata ini lawa dah ni, tapi orang lain dia tengok biasa je. Contoh macam tu, contoh lah. Kok melalut saya cakap ni, tapi nak bagi tahu kata favoritism tu memang ada lah. Tapi nak kata diskriminasi saya rasa tak juga. Cuma kadang-kadang lambat sikit macam tu lah. Mungkin ada lah. Sebab kurang isu diskriminasi ni kan, kalau nak tanya tentang job security dekat Proton, ada tak isu, contoh isu? Job security? Setakat ni Alhamdulillah lah, kita sini tak ada masalah sangat pasal job security, pasal kerja kita pertamanya berterusan, pengeluaran macam tu juga. Dan kita pun syarat antara syarat Proton ni dulu, kita tak ada pekerja asing, tak ada dalam ni. Jadi kita kerja tu memang akan ada situ lah, selagi mana saat itu yang saya cakap dalam perbincangan tu. Benda-benda ni yang kita pun selalu ambil kira
dengan tuntutan kita tu kan. Selain pada kita kata keperluan pekerja tu, keperluan syarikat tu, dari segi itulah untuk kita kena kekal, pastikan dia tu kekal ada untuk dia bayar gaji kita. Jadi kalau kita terlalu ni sangat sampai dia tak boleh nak survive, sampai satu masa dia berhenti bayar gaji, kita tak ada apa langsung. Tapi untuk makluman job security kat Proton ni tak ada masalah sangat lah. Setakat ni tak ada ni, cuma pasal kita berterusan ada ni. Dan kita macam ada satu, dipanggil macam mana, tapi memang ada dalam Proton ni, dia dalam keadaan macam mana teruk pun dia tak buang bekerja lah. Dia tak buang bekerja. Kita pernah masa gawat dulu tahun 98 dulu. Kita pernah datang kerja ni, misi rumput, lap-lap cermin, apa tu, bangunan. Macam tu lah kerja-kerja kita buat kerja macam tu. Pasal masa tu kita tak ada keluarkan kereta. Tak boleh jual. Kereta masa tu tak boleh jual pasal ekonomi terlalu teruk. 98 ada sekali jadi. Kemudian berlaku juga pada tahun 2000 something lah. Saya tak apa ingat. Tapi benda-benda macam tu lah. Tapi setakat ni Proton tak ada masalah untuk kata nak keluarkan pekerja untuk keadaan kecemasan tu. Okey, kalau macam tu ada tak apa-apa isu yang selalu Proton kena, yang selalu ada masalah Proton? Isu ni isu pekerjaan lah, seperti mana yang saya maklumkan tadi. Kita ada satu dua isu yang berkenaan favoritism ni satu, kenaikan grade, kenaikan pangkat ni satu juga isu. Kemudiannya orang yang duduk dalam satu grade tu terlalu lama. Pasal kita industri berat macam ni, macam mana saya nak cakap, kita sampai ada satu, kita pula dah sampai 30 lebih tahun ni, kita tak boleh, kita punya career development tu dia akan macam sampai satu ni dia akan stuck. Kan bila dah kerja lama dia dah naik sampai satu ni, dalam umur kita tak boleh terlalu panjang biar dia sampai 60 tahun baru dia nak naik grade apa semua tu. Pasal kita tempat tu terhad, bila lepas pada grade 4 tu 5, 6, 7, 8 ni dia dah naik pangkat dah. Dia bukan naik grade biasa. Naik grade biasa ni 1, 2, 3, 4. Ini saya cerita di Proton lah. Jadi lepas pada tu macam mana nak cakap, tapi dia akan makan masa. Jadi benda-benda yang panjang ni semua ni nak cerita, tapi dia macam mana, dia nak kena banyak pertimbangan lah. Susah saya nak cerita dia punya tu, tapi nak bagi tahu pasal Allah. Tapi macam mana nak cerita, saya pun tak berapa nak boleh nak pusing dia, macam mana nak cerita dia. Baik-baik lah. Sekejap. Ada saya punya staff ni sebenarnya. Okey, sorry ya, sekejap ada kawan seorang ni tadi dia tak apa sihat. Jadi dia makan ubat tu, dia tidur, dia balik dah. Boleh tak ulang balik tadi soalan tu balik? Saya nak ni balik, nak hadam dia balik dah secara ni. Siapa tadi? Atika? Tak ada dah Atika. Boleh tak siapa-siapa yang ada tadi ulang balik soalan dia ni tu?
Sorry. Tak Isu yang selalu Proton hadap, isu besar yang selalu Proton hadap. Macam tadi contoh dari segi kenaikan grade. Macam tu saya cakap tadi yang besarnya biasanya macam tu lah. Selain pada tu kurang sangat. Yang terbaru ni mungkin ada sikit pasal perpindahan ke Tanjung Malim ni. Pasal kita dalam keadaan sekarang kita ada 2 kilang yang besar dan kita kena utilize dua-dua secara penuh lah, tapi kita pasal ada 2 ni kita tak boleh utilize penuh. Jadi kita nak kena pindah juga ke Tanjung Malim untuk kita sepenuhnya guna 1 kilang dan ia boleh mengurangkan kos operasi syarikat lah. Jadi bila nak pindah ni, Shah Alam ni semua faham saya rasa Shah Alam ni satu bukan pekan lah, bandar raya yang besar. Jadi kita nak pergi ke Tanjung Malim. Tanjung Malim ni dia nak kata pekan pun tidak lah, tapi dia tak macam Sungai Petani lah, dia kecil lagi pada tu. Jadi kita akan ada masalah yang besar kat situ. Nak sesuaikan kehidupan kita pertamanya dengan Tanjung Malim dan kita punya komitmen di Shah Alam ni, banyak benda yang kita nak kena urus apa semua ni. Itu sekarang ni ada sikit masalah selain daripada yang saya cakap tadi lah. Bila kita stuck sampai satu ni, bila dah lama pekerja tu, selagi dia tak pencen tu kita tak ada career development, kita tak boleh pergi mana dah, sampai situ je. Macam kita nak kena tunggu, tak baik cakap lah, tapi kita macam tunggu dia, kita doa dia ni bila nak mati kan, kita nak masuk, pasal kita nak naik atas lagi. Kalau tidak kita macam dah habis sampai situ je, kena tunggu dia tu pencen kan. Sekarang ni pula dah ada orang yang pencen pun ditawarkan balik bekerja kan. Saya Kesatuan sendiri secara ni memang tak suka lah pasal daripada kita nak tunggu dia pencen sekarang ni, kita nak tunggu dia mati pula. Bila dia mati baru dah tak ada dia kerja kat situ, baru orang lain boleh naik. Jadi bukan kita cakap benda-benda yang tak baik ni, tapi saya kata dia punya keadaan tu macam tu. Oleh kerana kita dah lama sampai satu peringkat dia macam semua ni dah jadi termenung, macam banjir yang air duduk dia macam tu. Dia tak boleh ke mana. Pasal ada start macam tu lah. Dia tak boleh lagi pergi atas pada tu, pasal atas pada tu dia dah jadi eksekutif. Kan, dia nak ada paper lah, orang yang ada paper. Bukan lagi pakai CJ yang sedia ada ni lah, tak boleh lah. Dia setakat kemahiran apa semua ni dia tak pergi lah. Sampai satu peringkat tu dia nak kena paperwork apa semua ni, jadi dia nak kena ada pembelajaran dalam technician punya ni semualah. Kita ada jawatan sampai technician apa semua tu, tapi atas pada tu dah label engineer apa semua ni, dia tak boleh kerja manual yang biasa daripada bawah ni. Dia mesti kena ada ilmu yang berkenaan engineering yang biasa ni, yang kita basic ni, bukan atas pada tu. Jadi bila benda macam tu, kita akan start kat situ lah, sampai situ dia stop, dia tak boleh pergi. Jadi orang yang bawah ni kadang-kadang kita nampak macam dah tak ada ruang untuk career development dia kan. Orang pertama sekali yang duduk tengah-tengah ni, yang pertama 1, 2, 3 ni mungkin dia boleh pergi, tapi bila dia sampai 4 dia nak pergi ke 5 tu, dia dah banyak benda yang nak dia kena ambil kira lah sebelum dia boleh ke atas macam tu lah. Itu antara isu yang agak berat dekat Proton ni lah. Cuma baru-baru ni mesyuarat seperti mana saya kata tadi, perjanjian bersama kita yang terbaru tu ada dalam perkara 18 untuk kenaikan grade ni. Grade dulu lah, pangkat kita belum dapat lagi. Untuk kenaikan grade ni kita dah buat kriteria tertentu supaya kalau dia dapat prestasi yang kita panggil tadi PMS tu, penilaian prestasi dia setiap 3 hingga 5 tahun tu dalam keadaan yang stabil saja, dia ada peluang untuk dinaikkan grade secara itulah. Jadi dia tak payah sampai nak kena tunggu jabatan dia nak kena recommend dia untuk naik macam tu. Tapi ni untuk grade yang bawah ni, untuk pangkat belum lagi lah. Dia tetap menunggu juga dengan kekosongan. Bila ada kekosongan baru kita boleh propose untuk orang naik grade macam tu. Saya rasa menjawab soalan
Kalau menjawab lah, kalau tidak boleh bagi tahu, mungkin saya kena tengok balik apa yang nak ni. Tapi setakat ni isu-isu yang besar macam tu lah. Selain daripada bayaran-bayaran ni kita tak ada masalah. Syarikat Proton ni okey lah, Alhamdulillah dia bayar gaji apa semua ni tak ada masalah lah. Okey, terima kasih. Saya teruskan ke Hakim. Okay, Assalamualaikum Cik Nias. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal discrimination. Ada masalah discrimination tak terhadap pekerja wanita dekat Proton? Proton diskriminasi saya rasa tak ada lah. Banyak kan pekerja perempuan kat Proton ni orang sayang lagi ada, tapi dia tak ada. Cuma kita dekat manual labour ataupun kita panggil pekerja yang bekerja secara manual di kilang tu yang buat kereta, kita tak ada pekerja perempuan. Kita ada pekerja perempuan ni yang duduk dalam pentadbiran saja, administration. Kebanyakan dia orang duduk di office lah, kerja-kerja berkaitan dengan pentadbiran, pekeranian dan lain-lain job tu lah. Selain profesional ni adalah sekretariat pun ada juga yang profesional macam engineer apa semua ni ada perempuan. Tapi perempuan yang didiskriminasi kat Proton ni Alhamdulillah tak ada lah. Pasal lelaki banyak dekat Proton ni, jadi bila ada satu dua bunga ni semua orang jadi sayang lah, baik lah, selalu tak ada masalah sangat dengan perempuan yang didiskriminasi tak ada. Setakat yang saya tahulah, selama saya bekerja tak ada isu yang sampai itu, tak ada lah. Selain ada satu dua isu yang dia orang sama dia orang tak berbuat hati itu adalah, tapi yang lelaki nak diskriminasi perempuan ni tak ada. Alhamdulillah setakat ni tak ada lah. Boleh? Okey, faham. Saya rasa tak ada lah kot soalan. Itu sahaja dari saya. So semua grup dah tanya soalan ni? Kalau nak tanya boleh, insyaAllah boleh. Sekadar mana mampu lah. Kalau ada yang tadi jawab banyak-banyak tu, kalau ada yang ini bagi tahu lah nanti insyaAllah tengok. Kalau ini saya, mungkin ada yang tak faham ke apa kan. Cakap je lah tak apa, okey. Mungkin saya tadi dalam lalu ke cakap ni tak tahu kan. Okay, saya macam nak tanya something lah, tapi dia macam kan tadi kan Encik ada cakap pasal so kan dekat Proton kan ramai lelaki. Ya, Kita tahulah sebab dia kan kereta kan, industri industri berat. So mestilah ramai lelaki. So bila dia hanya ada sedikit perempuan, ada tak pasal isu sexual harassment? Sexual harassment pernah ada satu kes lah. Dua kes. Satu ni dia buat kerja dekat luar. Pasal Proton ni kita ada dulu R3 kan yang buat racing dekat Sepang, dekat sampai merata-rata lah dia orang buat ni. Dia tu ada dulu pernah ada satu kes harassment yang agak inilah yang nampak teruk lah, tu kes yang teruk sikit. Lepas tu ada satu kes yang tapi dia bukan harassment yang kasar ni, tak adalah yang jenis bagi bunga, yang jenis-jenis macam tu lah. Tapi dia tetap harassment juga, bukan kita kata boleh, cuma dia bukan yang jenis pergi pegang ke buat benda-benda yang ni tu tak ada. Tapi yang jenis-jenis macam tu lah yang mengarut sikit lah, bagi bunga lah, itulah, belanja lah, inilah, ajak keluar makan lah, macam tu ada. Yang tu adalah sikit. So, saya kata tadi kan pasal semua orang sayang, bila perempuan tak ramai. Jadi banyak orang sayang, lumba-lumba sayang kan. Macam tu. Betul. Kalau ni macam tu, macam mana pula trade union settlekan masalah tu? Biasanya kita akan panggil yang ada masalah ni pelaku, tapi peringkat pekerja bawahan ni saya bukanlah nak kata ni bagus ke apa, tapi yang bawah-bawah ni jaranglah berlaku benda tu. Selalunya yang jenis bos dengan yang dia punya sekretari yang macam tu lah. Tapi yang bawah-bawah macam kerja manual ni dia tak ada arrangement apa, pasal dia 24 jam kat dalam kilang tu ya.
Yang ahli kita ni lah, yang biasa ni. Yang office pun ada ahli kita, tapi dia jarang pula ada kontak dengan dia orang ni. Yang biasa berlaku yang saya cakap tadi tu, bosses ni dengan dia punya mungkin PA dia Employee lah. ataupun macam tu. So kiranya kalau macam benda tu berlaku, macam contohnya macam biasa yang saya dengar lah dekat kilang-kilang ni, supervisor mesti suka nak mengurat perempuan-perempuan yang kerja dekat situ. So as macam contohnya macam yang pernah saya dengar, dia bagi top up, selalu bagi top up, and then WhatsApp dengan bila employee tu report, apa tindakan yang trade union ambil macam tu? Macam mana dia handle benda tu? Trade union akan bekerjasama dengan jabatan IR lah. IR ni dipanggil Industrial Relation. Union Management kita ada IRUM. Jabatan Perhubungan Pusat ni yang akan buat tindakan menyiasat satu. Yang keduanya, kalau dia dapati ada kes, dia akan buat pertuduhan melalui surat tunjuk sebab dan sebagainya lah. Tapi yang seperti mana kita cakap tu, biasanya benda-benda yang dihantar ni lah, kalau ada dia save, dia simpan surat ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang sekarang ni pakai WhatsApp lah. Kalau dulu-dulu jenis pakai surat, pakai ini, apa buatan-buatan macam tadi lah, buat top up lah tu ini, lepas tu pergi ke tempat kerja seseorang, session dia kan. Tapi kalau dekat bawah supervisor dengan pekerja ni tak ada, pasal kita tak ada pekerja bawah yang terlibat ke supervisor secara langsung ni. Cuma yang ada tadi saya kata yang pejabat yang bekerja dalam pentadbiran, itu ada sikit perempuan. Kemudian yang profesional lah, yang atas-atas engineer apa semua ni ada satu dua lah. Tapi kes saya rasa setakat yang saya tahu ada dua tu yang saya cakap tadi tu. Satu di luar pada kilang, dia ni berkenaan yang geng-geng berlumba ni lah. Yang keduanya tadi yang saya bos dengan dia punya PA tu lah, itu je lah. Tapi biasanya kalau melalui kita akan buat aduan dan sama-sama kita buat ni lah dengan jabatan IR tu. Dia akan siasat, kalau ada kes buat pertuduhan, kemudian dia sampai ke peringkat domestic inquiry, siasatan dalaman. Kalau tak ini, kalau berat sangat sampai ke kes polis apa semua lah. Okay, faham. Kalau dalam kilang dia akan pergi sampai domestic inquiry. Kalau dia kena ada kes dan didapati bersalah, dipecat lah. Ataupun dia suruh letak jawatan secara terhormat lah, supaya rekod dia tu kan. So kiranya kan tadi Encik cakap pasal dia ada tempoh yang kita gunakan untuk siasat kan. Kalau kita tengok employment law pun memang ada tempoh untuk siasat tu lah. So macam dalam waktu tempoh siasat tu, diorang digantung pekerja ni yang dituduh tu digantung kerja ataupun dia boleh meneruskan kerja macam biasa? Biasanya syarikat akan gantung dia kerja dengan gaji separuh hari lah, 14 hari. Selama 14 hari untuk siasatan. Dia tak akan dibagi datang sini lah, pasal dia tak boleh akses pada benda-benda yang syarikat nak siasat tu kan. Dia punya komputer, dia punya semua benda yang melibatkan dengan dia punya apa yang dia gunakan di tempat kerja tu, semua akan di stop akses dengan dia, dan dia sendiri tak boleh datang tempat kerja selama 14 hari. Syarikat akan buat siasatan, dan lepas 14 hari tu dia masih kadang-kadang kalau tak selesai lagi siasatan tu, dia masih digantung. Tapi gaji dia dah dibayar secara penuh lah. Dia tak boleh, lepas 14 hari tu tak boleh lagi dah tahan gaji dia separuh gaji. Dia kena bayar gaji macam biasa. Tapi kalau syarikat masih belum dapat kita panggil bukti yang kukuh untuk buat pertuduhan, dia akan gantung lagi. Sementara dia nak cari lagi maklumat-maklumat yang perlu lah. Sampai dia dapat betul-betul puas hati adanya darjah untuk berlaku benda tu besar, lebih pada apa dia panggil tu, dalam bahasa undang-undang tu dipanggil kemunasabahan melampau dia punya itulah. Jadi sampai dia dapat benda tu, baru dia akan buat pertuduhan. Okay, faham. So macam kan tadi dekat Proton kan dia ada kes yang antara bos dengan dia punya PA je kan. So what if yang macam ada situasi yang macam dia pekerja perempuan and then dia just lalu dekat satu kawasan tu, sebab Proton kan dipenuhi dengan lelaki. Ya, so, betul.
dia lalu kat kawasan tu and then dia kena catcalling like sebabnya diikutkan catcalling tu pun adalah satu bentuk sexual harassment. Ya, So betul. macam mana kalau macam dia mengadu and then macam mana pihak trade union ni settlekan benda tu. Sebab macam ada hari dia kena catcalling, ada hari dia tak kena. Mungkin hari ni dia kena, minggu depan dia tak kena macam tu. Ya, betul. Biasanya kita akan panggil dia tu dulu, lepas tu kita akan panggil orang yang dia tuduh tu lah. Kalau kata ada catcalling ramai-ramai dekat sini kat situ, jadi pertamanya macam tadi kita cakap lah, kalau boleh nasihat, kita akan nasihat tempat yang tertentu tu lah. Tapi kalau kata ada, memang dia pasti ada seorang dua yang ni, macam tadi kita akan buat aduan lah macam biasa. Kita akan bawa dia pada ni, dia tanya pada tengok pada tu, kalau dia boleh ni dan dia mengaku ada memang ada buat macam ni, kita bagi tahu dia. Kalau masih berterusan dan benda ni apa ni lagi, kita mungkin kena ambil tindakan pada dia lah. Okay, faham. So kiranya kes yang antara bos dengan PA yang macam Encik cakap tu tadi, kita settlekan under Employment Act sahajalah ataupun dia ada relate dengan Industrial Act ke something like that? Dia sebenarnya kes dia ni dalam Employment Act ni ada sampai kesiasatan dan tindakan boleh diambil, itu ada dalam Employment Act. Tapi bila dia ada buang, dia tu boleh pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan di bawah Seksyen 20 untuk reinstate dia balik lah sebagai dia tak mengaku dia punya kesalahan tu, dan dia boleh mohon bawah itulah Seksyen 20 di JPP. Dan kadang-kadang kalau dia ahli union ini akan mewakili dia juga balik kan. Jadi pasal tu biasanya kita akan panggil dan kita nasihat dululah kalau benda ni berlaku dan sebagainya. Pertamanya dia akan dibuang kerja, rekod apa semua ni. Yang ketiga, macam tadilah kita kata reinstate ni pun boleh kita panggil dia masuk Seksyen 20 apa semua ni. Lepas tu kalau dia dapat kerja pun dia akan macam ialah dia panggil, macam orang panggil downgrade dia lah kan, demoralize dia. Kalau dia pergi pun, ialah walaupun dia kata dia tak didapati bersalah, tapi ada perlakuan benda-benda yang tak sepatutnya jadi macam itulah kita akan biasanya macam tu. Tapi act tu memang ada, tapi bawah Employment Act cuma dia cerita pasal ini, tapi di bawah Jabatan Perhubungan Perusahaan dia boleh pergi ke Mahkamah Perusahaan. Okay, faham. Di bawah Seksyen 20 untuk dia reinstate lah. Okay, faham. Tapi dalam akta kerja ataupun ni, seksualisme ni tak ada secara ni, tak ada. Cuma baru-baru ni yang ada pindaan terbaru tu. Yang tu tapi saya tengah baca lagi, tak habis baca ni. Buku ni pun ada atas meja. Berkenaan seksualisme ni dah dimasukkan sebagai satu perenggan dalam buku tu lah. Okay, faham. Lepas tu pula saya nak tanyalah kan. Okey ke tak apa ke kalau saya tanya lagi ni sebab dia boleh. Tanya. Selagi boleh tu insya-Allah boleh. Okey. Lepas tu pula macam contohnya lah kan dalam situasi yang macam orang yang mengganggu perempuan ni ada macam mana dia dah lama kerja kat Proton. So dia macam pekerja favourite lah, employee yang favourite. Tapi dia melakukan sexual harassment tu. So macam mana nak handle like kita sebagai manusia ni kan kita macam mestilah kita rasa macam kita okey dengan dia ni, mestilah kita nak tolong dia untuk kerja. So macam mana nak handle benda tu? Biasanya untuk satu-satu kejadian kalau ada berlaku macam tu, orang yang terlibat dengan jabatan dia takkan dipanggil untuk apa-apa dengan dia tu berurusan dengan dia. Biasanya kalau pekerja tu di bahagian ni, jadi manajemen dia tu sendiri takkan dia terlibat dalam apa-apa proses siasatan tu. Biasanya siasatan tu dibuat oleh Jabatan Industrial Relations seperti maklum tadi, Jabatan Perhubungan Perusahaan. Dalam syarikat ni dia akan buat DI apa semua ni, semua dia orang bawah dia. Dan panel untuk dia panggil tu pun, panel tu pun berkecuali lah, bukan orang dari situ. Setengahnya kita akan panggil daripada DRB Highcom, kita punya induk, syarikat induk Proton ni lah. Daripada mungkin setengah bos daripada sana, orang-orang yang terlibat dalam industrial relation juga. Dia orang ni lebih faham lah benda-benda ni macam mana apa. Dia orang ada kursus apa semua ni kan. Setengah pada dia orang ni memang ada kursus di jabatan apa dipanggil ni Mahkamah Perusahaan pun.
Mahkamah Pusat ni dia tak panggil hakim, dia panggil yang arif. Ataupun dia panggil pengurusi mahkamah je. Dia tak ada sampai level hakim lah. Dia ni yang akan ni, jadi dia ada kursus-kursus yang dia orang jalankan dengan dia, macam mana siasatan dibuat, apa semua tu lah. Dan kadang-kadang setengah union pun ada yang terlibat sama, tapi kita kena perlu bayar professional fees lah untuk dia orang tu. Dan kursus tu dibuat bukan dalam waktu dia orang bekerja apa sebagainya lah, di luar, dan dia akan pakai dia punya syarikat sendirilah macam tu. Jadi kursus-kursus ni kita belajar macam mana nak tahu kes, ada kes apa sebagainya, tapi kita tak kira lah dia tu pekerja lama, favoritism apa semua ni tak diambil sebagai darjah untuk dia boleh buat salah. Bukan kata untuk kes sexual harassment saja, semua kes. Kes-kes salah laku lain lah, semua macam tu. Benda kalau kita dalam kita punya apa tu point of kita punya ni tu, yang kita akan buat rayuan dan sebagainya ni, kita tak boleh masukkan kata, kita boleh masukkan kata kita bekerja lama, berkhidmat apa semua ni boleh, telah melakukan kesalahan. Dan biasanya panel yang buat judgement ni dia ambil benda tu sebagai yang kecil lah. Kalau kes ada darjah berlaku apa tu dia panggil munasabah yang melampau ni ada, jadi benda yang dia kata tadi kerja lama tu tak diambil kira lah. Pasal memang berlaku. Contoh dia boleh buktikan memang ada perlakuan curi ke apa, contohlah saya cakap ni, termasuklah sexual harassment apa semua ni. Kalau dia biasa kalau faham lah dalam siasatan apa semua ni, kita kadang nampak ada benda tu tapi dia punya apa tu darjah dia tu kecil. Bukan tak ada tapi dia bukan ini. Jadi bila kita tak cukup bukti dan sebagainya ni, dia akan kira juga sebagai pekerja lama ni sebagai point pada dia punya rayuan apa semua tu. Tapi kalau dia punya dia panggil pembuktian tu melampau memang ada dan nampak besar dia punya darjah kesilapan tu, dia tak ambil kira lagi dah. Itu memang ada dalam yang kita belajar pula sama macam tu. Biasanya dia tak kira dah berapa lama, berapa bagus dia kerja selama ni tu. Untuk kes-kes yang kita kata tadi nak buktikan dia punya tu memang tak ada, dia boleh dia ambil kira. Okay, faham. Okay, so far ada lagi ke soalan? So far daripada soalan saya yang tu sahajalah. Yang lain ada lagi ke? Okay. Okay, so saya nak tanya Encik lah, kalau macam contohnya lepas daripada ni saya still contact Encik untuk sedikit information yang sedikit mendalam ke, soalan yang baru ke, boleh ke? Boleh insyaAllah. Okay. So saya nak minta Encik untuk buka kamera sekejap boleh, untuk kami ambil gambar bukti sebagai kami tanda yang kami dah buat meeting. Boleh, tak ada masalah. Nak tergelak boleh. Tak apa. Sekejap saya kena pusing sikit pasal cahaya ni, saya menghadap ke belakang. Okay, faham. Okay. Nak tekan ni rasa bersalah pula. Tak apa. Sekejap saja. Okay, sekejap ya. Yang lain semua dah buka kamera ke? Okay, so siapa nak ambil gambar? Pika? Boleh? Okay. Sekejap ya. Dah ready dah? Okay, 1, 2, 3. Tak nampak janggut je. Nampak. Asal ada. Okay. So far untuk kami dah cakap terima kasih lah rekan Encik sebab sudi luangkan masa yang panjang sungguh sekali daripada pukul 9.30 sampai pukul 11. Terima kasih Encik sebab sudi luangkan masa dan share semua information dengan kami. Nanti apa-apa nanti kami contact balik. Lepas tu untuk yang apa tu handbook tu nanti saya remind balik hari Selasa kan? Baik, insyaAllah. Okay. Kalau nak
Nak post boleh ke nak buat macam mana? Nak Ah, dia. Kalau Kalau ada alamat post, saya mungkin boleh post kan. tak apa kot. Ya, Sebabnya nak buat dalam PDF je. PDF je lah kot. Okay. Tapi kalau sikit-sikit pun tak apa. Yang Satu buku macam ni lah kan, saya bagi satu buku ni lah. yang kalau boleh nak satu buku tu, tapi kalau tak ada satu buku tu, yang general information sahaja pun tak apa. Baik. Untuk kita orang buat rujukan balik je waktu kita orang nak buat report nanti. Okey. So sampai sini sahajalah meeting kita pada hari ini. Terima kasih Cik Nia sebab sudi luangkan masa. Semoga murah rezeki selalu ya. Amin. Terima kasih Cik Nias. Baik, terima kasih sama. Terima kasih Cik Nia. Baik. Assalamualaikum. Salam.